Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Fika, pengacara anda untuk Bual Konti. Dan seperti biasa, Fika nak anda ikuti kita di sosial media, iaitu Facebook, Instagram, YouTube dan juga TikTok Bual Konti. Dan juga jangan lupa saksikan kita di RTM Klik. Juga saluran Best di saluran Berita RTM. Seperti biasalah, kita bawakan topik-topik yang menarik. Dan sempena Bulan Kebangsaan, kita bawakan topik bunga bangsa, dan kita bawakan kita punya tetamu yang sangat istimewa, iaitu Kolonel Muhammad Juraimi Arifin, iaitu pengarah Kolej Pegawai Akademi Tentera Darat, dan juga Khairul Anwar Muhammad Yahya, wartawan. Dan kita nak menceritakan peristiwa bersejarah Malaysia dan ianya berlaku di Somalia. Kita Malaysia terlibat di bawah Panji Bangsa-Bangsa Bersatu untuk melaksanakan tugas dengan tugas yang diamanahkan di bawah Panji Bersatu untuk memberi bantuan keamanan di negeri Somalia. Jadi pada tahun 1993, di awal tahun, satu batalion, iaitu batalion ke-19 Regimen Askar Melayu Diraja, telah diatur gerakkan. Lebih kurang dalam 800 orang lebih telah dihantar untuk bertugas di sana. Jadi semasa kejadian di Pasar Bakara itu berlaku, kalau kita tengok permulaan kejadian itu sebenarnya adalah daripada lanjutan daripada operasi yang dijalankan oleh tentera Amerika untuk menangkap orang kanan Farah Aidid. Di dalam operasi yang dijalankan tersebut, Amerika telah menghadapi masalah yang mana seramai 70 anggota beliau telah terperangkap di Pasar Bakara. Jadi dengan kemampuan yang mereka ada, setelah cubaan menyelamat kepada anggota yang terperangkap itu dilakukan, namun Amerika gagal juga untuk menyelamatkan anggota dia yang terperangkap. Dengan itu Amerika telah meminta bantuan daripada PBB untuk memberi bantuan menyelamatkan anggota yang terperangkap. Jadi di situlah pelibatan kita sebagai negara yang bertugas di bawah PBB telah diminta untuk membantu Amerika. Membantu Amerika menyelamatkan anggota mereka yang terperangkap. Okey, kejadian itu berlaku pada 3 dan 4 Oktober, berlaku pada sebelah malam, sebelah maghrib sehinggalah pagi 4 bulan. Sebab itulah dia dinamakan kejadian 3 dan 4 Oktober, sebab dia berlaku 2 hari. Tapi kalau kita tengok jangka masa yang berlaku, lebih kurang kami bertempur tu lebih kurang 10 jam untuk menyelamatkan tentera Amerika. Saya fahamkan masa kejadian tu ada juga bersama-sama anggota kita, iaitu anggota Pakistan, tentera Pakistan juga, betul tak? Tapi dia tak sampai dekat misi tu, dia berpatah balik, dan hanya Malaysia saja yang betul-betul tetap teruskan misi untuk sampai ke sana dalam misi menyelamat. Cuba ceritakan peristiwa tu, macam menarik. Okey, betul lah. Sebagaimana yang disebut tu. Okey, kalau kita tengok daripada sejarah ni, apa yang berlaku pada tersebut, dua pasukan yang terlibat di samping US adalah pasukan daripada negara Malaysia dan juga Pakistan. Negara Malaysia, kami masuk ke dalam dengan kenderaan Armored Personnel Carrier, manakala Pakistan membawa tank. Tank ni ialah kereta kebal. Kereta kebal. Kalau bahasa orang kampung dipanggil kereta kebal. Dia mempunyai persenjataan yang lebih besar, gun dia lebih besar dan tahan daripada tembakan daripada senjata peluru yang lebih besar. Jadi daya ketahanan dia, kereta kebal ni lebih tahan lagi besar lah daripada ni. Okey, jadi pada kejadian tersebut, semasa kami masuk ke dalam Bakara Market tu, pada asalnya kenderaan tank Amerika Pakistan ni ada 4 biji. Dia mendahului konvoi kami masuk. Faham. Dia mendahului konvoi. Tetapi di dalam perjalanan masuk tu, yang memang kita tahu tembakan telah berlaku sepanjang perjalanan tetapi sampai satu tahap tentera Pakistan refuse ataupun menolak untuk terus bergerak sebab katanya dia
tidak mempunyai night vision goggle, alat pandang malam. Ingat alasannya. Sedangkan kita juga terhad kepada alat pandang malam tersebut. Jadi disebabkan itu, dia telah memaklumkan bahawa dia tidak boleh meneruskan operasi. Jadi bila Pakistan mengatakan dia tidak boleh meneruskan operasi, arahan yang kita telah terima di peringkat awal adalah untuk sampai ke objektif kita. Jadi bila Pakistan berhenti di tepi jalan dan tidak mahu meneruskan meneruskan pergerakan dalam operasi tersebut, kita telah meneruskan kita punya konvoi kenderaan dengan memotong kenderaan tersebut dan meninggalkan tentera Pakistan di tepi jalan. Jadi maknanya disebabkan dia refuse untuk meneruskan operation pada malam tersebut, tapi kita tahu kita punya tugas dan tanggungjawab. Seperti mana arahan yang telah diberikan, kita tetap meneruskan kita punya tugas. Walaupun pada waktu tersebut kita pun berharap pada perlindungan daripada kereta kebal tu, kereta kebal yang ada tu. Tetapi sebabkan dia refuse tu, kita tetap juga meneruskan kita punya operasi itulah. Itu yang saya sangat kagum. Kita sepatutnya macam kena kata, kita berharap pada kereta kebal tu untuk memberi perlindungan kepada kereta APC tu kan. Tapi dia refuse. So macam mana keberanian yang diterapkan? Yalah, kalau macam kena adalah orang yang kuat kat situ, kena macam ketua kat situ, bagi kepada lain juga semangat yang ada untuk pergi juga bertempur. Okey. Kalau kita cakap pasal keberanian, memang kita nak masuk tentera ni pun memang mesti ada nilai keberanian. Kalau tidak, tak berani nak masuk, datang nak terduga pun tak berani. Sebab kita sedar bila kita masuk tentera tu ada risiko-risiko yang kita perlu hadapi. Betul. Mana kita punya nyawa akan menjadi galang gantinya. Sebab di dalam tentera kita terpaksa menyerahkan kita punya mungkin nyawa dalam menjalankan tugas kita. Jadi kalau kita tengok daripada pelaksanaan operasi malam tu, bukanlah isu keberanian. Jadi lebih kepada isu tugas dan tanggungjawab. Ya, betul. Jadi kita nak menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Jadi itu adalah sebenarnya faktor yang membentuk motivasi kita. Jadi apabila arahan yang telah diberikan, misi kita untuk menyelamat, dan kita mesti pergi menyelamat. Selagi kita boleh bergerak, kita akan teruskan misi kita. Kecuali lah kalau kita dah mengalami kecederaan dan sebagainya, kita akan berundur. Jadi dengan kemampuan yang ada, arahan tetap arahan yang telah dikeluarkan, dan misi adalah harus kita teruskan dalam mencapai matlamat kita. Jadi faktor itulah yang membentukkan keberanian. Jadi arahan tetap arahan dalam tentera. Betul. Kan, dia menjadi motivasi untuk kita terus berani dalam kita melaksanakan tugas, yang mana kita selama ni dalam tentera memang sedia maklum bahawa dalam operasi-operasi ketenteraan ni, nyawa kita memang dipertaruhkan untuk kita menjayakan kita punya misi itu. Menembak berlaku di kiri dan kanan jalan, tapi kami meneruskan juga untuk mencapai kami punya objektif itu. Jadi apabila kami dah sampai ke lokasi yang telah kami kenal pasti, dan alhamdulillah kita dapat menyelamatkan anggota Amerika itu dari kepungan tentera militer Aidid, dan alhamdulillah kita semua dapat bawa keluar. Tetapi dalam operasi itu, seorang anggota daripada pasukan 19 RMD telah gugur, yang mana kenderaannya telah ditembak dengan RPG 7, yang mana menyebabkan kerosakan pada kenderaan dan kematian kepada beliau. Jadi saya banyak lagi sebenarnya soalan nak tanya mengenai peristiwa tersebut pada tahun 1993 tu, tapi kita beralih pula pada peristiwa kedua, iaitu Cik Karyo kita yang terlibat dalam misi kemanusiaan Kelab Putera 1 Malaysia di Mogadishu juga di Somalia, tapi pada tahun 2011. Jadi boleh tak kongsikan tragedi yang sebenarnya ada salah seorang kita punya wartawan gugur juga di sanalah semasa menjalankan tugas untuk negara kita. Ceritakan. Misi ini dilaksanakan di Somalia kerana pada waktu itu kemarau panjang telah berlaku di negara tersebut.
yang mengakibatkan kebuluran yang amat luas, bukan sahaja di Mogadishu tetapi di seluruh negara Afrika Utara tersebut. Justru negara melalui kepimpinan negara dan misi ini menghantar bantuan makanan lah. Media penyiaran selama 10 orang ditempatkan satu kawasan yang satu penempatan yang lain. Anggota misi yang lebih kurang 50 orang termasuk media cetak ditempatkan di hotel bernama Nasser Hablat di Mogadishu tersebut. Hotel tersebut dengan penempatan kami lebih kurang berada dalam 2 km jarak je. Jadi pada setiap hari apabila menghantar anggota kumpulan misi balik, jadi mereka pergi ke hotel yang pertama lah. Jadi daripada hotel pertama ni kami akan pulang ke hotel yang kedua, tempat kami 10 orang. Sebab di hotel pertama ni keadaan internet dia sangat teruk ya, sebab kawasan berperang, berkonflik, jadi keadaan internet memang teruk. Jadi kami ditempatkan di satu tempat khas yang 10 orang ni, dan di kawasan yang tempat khas ni ada ramai orang foreigner lah, berkulit putih, pekerja-pekerja asing, mungkin mereka bekerja di situ, dan fasiliti internet dia sangat kuat. Jadi pada hari terakhir tu kami pulang lah naik pacuan 4 roda 10 orang ni, menaiki 2 kenderaan, 5 orang naik kenderaan yang pertama, kami berlima dengan Faizul naik kenderaan yang di belakang. Jadi semasa kami nak pulang tu, selalunya kami pulang agak awal dalam lebih kurang pukul 5, tapi pada hari tu, hari terakhir tu, banyak perkara nak dilakukan oleh ketua misi, jadi dia tertunda lebih kurang dalam pukul 6, 6.30. Semasa kami nak balik itulah tragedi ini berlaku. Selama ni kami tak pernah terfikirlah satu tragedi di mana bila kita buat liputan di satu-satu tempat, sama ada dalam negara atau di luar negara, maut menanti. Tapi benda ni berlaku di Somalia. Kejadian pertama di mana anggota media yang pertama ditembak adalah Nora Faizul lah. Dia ketika melaksanakan misi kemanusiaan. Jadi semasa kami nak pulang tu, kami tak sedar sebenarnya. Kami dalam keadaan penat lah, sebab dah sepanjang hari menghantar bantuan di merata tempat di Somalia tu. Jadi masa kami nak balik tu, kira-kira lebih kurang 300 meter nak masuk ke tempat penginapan kami tu, terdengar 2 das bunyi macam mercun, sebab waktu tu hari raya, hari raya Aidilfitri lah, kita berpuasa di sana. Terdengar macam mercun 2 kali, pam-pam. Kita ingat bunyi mercun lah, sebab kita di Malaysia dah biasa bunyi mercun kan. Tapi bila tiba-tiba ada seorang anggota media, satu kenderaan dengan saya tu, antaranya adalah wartawan NTV7, Asrul Awani, RTM. Jadi yang reporter daripada Asrul Awani dan juga daripada NTV7 ni bersama dengan Sulin, dia menjerit Faizul kena tembak, Faizul kena tembak. Waktu tu saya duduk di bahagian depan, saya duduk di sebelah pemandu. 3 lagi iaitu Sulin, Melissa dan juru kamera dia berada di tengah, Faizul dengan juru kamera TV3 di belakang. Dan kedengaran 12 tembakan itulah, bila diorang menjerit tu baru saya perasan bahawa sebenarnya kami telah ditembak oleh, sama ada oleh seseorang ataupun sesiapa, kami waktu tu tak tahu lagi sesiapa. Jadi bila saya tengok belakang, saya lihat Faizul dah macam tersandar dekat tempat duduk dia, dah tak bergerak. Juru kamera TV3 Aji sedang memegang tangan kanan dia lah, dia macam dalam keadaan kesakitan. Faizul memang dah tak bergerak. Jadi bila Melissa dengan Sulin menjerit Faizul ditembak, keadaan menjadi kelang kabut lah waktu tu. Sebab kita tak menjangka keadaan macam tu akan berlaku. Yang Tuan cakap tadi, memang tengah bergolak juga. Masih lagi bergolak. Ada satu kumpulan pengganas namanya Al-Shabaab masih lagi aktif di situ. Malah penempatan kami tinggal tu Tuan ni Fika, untuk masuk ke kawasan penempatan tu kami kena bergerak ke memasuki, kena menempuh 2 pagar, 2 pintu keselamatan untuk masuk ke kawasan penempatan kami. Jadi bila dah ditembak tu, keadaan jadi kelang kabut, dan yang pemandu tu memandu dengan terus cepat pergi ke tempat penginapan kami. Waktu tu dalam menjelang maghrib lah. Dalam keadaan sibuk tu, bila Faizul dah cedera, kita orang tak tahu apa nak buat, dah panik. Kami bukannya anggota yang dilatih apa yang perlu dilakukan selepas kejadian macam tu, memang panik lah. Dan waktu nak senja, jadi Faizul dibawa turun
Lepas tu ada seseorang memberi cadangan supaya Faizul dibawa ke hospital. Tapi kami tak tahu hospital tu di mana. Jadi bila dalam keadaan kabut tu, ada seorang Mat Saleh tu dia suruh bawa masuk ke dalam tempat dia. Dia kata kat sini kita boleh buat rawatan segera lah untuk tengok apa yang berlaku sebelum kita bawa pergi hospital. Dan waktu itulah dia dengan keadaan dia berdarah ya, dia ditembak dari sini tembus ke sini. Sebab peluru tu dia masuk daripada pintu belakang tuan. Masuk ke bonet, tembus sini keluar ikut pintu tingkap. Jadi bila dia dibawa masuk tu baru kita telefon ketua misi menceritakan baru dia datang. Dalam tak lebih kurang dalam setengah jam kot. Mereka yang berada dalam bangunan tu kata Faizul tak dapat diselamatkan sebab peluru tu dah terkena paru-paru kan? Paru-paru organ dalaman tu dan tembus ke dalam. Dan tu satu peristiwa lah yang saya masih ingat sampai sekarang. Begitu juga yang 10 orang ni yang berada bersama-sama dengan Faizul selama 5 hari di Mogadishu, Somalia. Kebetulan tuan, pada waktu hari terakhir tu kami minta kepada ketua misi lah. Kami minta kepada ketua misi, kita harap dia kami semua media dibenarkan pergi ke bandar Mogadishu di Pasar Bakara tu. Sebab Faizul ni dia berminat dengan cerita yang anggota tentera kita ditembak di sana. Jadi dia nak lihat sangat keadaan di Pasar Bakara tu macam mana. Jadi kami pun pergilah ke Pasar Bakara tu. Waktu tu tak ada pula terasa macam takut, bimbang sebab kelihatan orang yang tenang kat situ, tak memberi ancaman. Tapi bila difikirkan balik, seorang daripada pekerja asing dalam tempat kami tu kata, dia cakap, kamu ni semua dah gila ke pergi ke Pasar Bakara, tak ada siapa yang berani pergi kat situ, kamu pula pergi, nasib kamu tak diserang di situ. Dia orang buat postmortem ya tuan, dan mendapati bahawa yang menembak kami tu bukanlah milisia ke atau pasukan pengganas Al-Shabaab ke. Bila siasatan dilakukan, yang menembak kami adalah pasukan pengaman daripada Afrika. Diorang panggil African Union. Dan bila disiasat-siasat, askar tu daripada negara Burundi. Burundi yang menembak kami, 12 tembakan tu. Dan bila dibawa ke mahkamah, mereka ada mahkamah tentera sendiri, dan didapati bahawa memang sah mereka melakukan lepaskan tembakan tersebut dan mereka dibuang daripada askar. Itu sahaja tindakan yang dikenakan. Jadi kita nak baik lagi nak berbual mengenai peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat sehingga menggugurkan pahlawan-pahlawan kita di luar negara. Jadi untuk anda teruskan bersama Bual Konti dan kembali selepas ini. Kembali lagi ke Bual Konti. Kita berbual ataupun berbincang ataupun menceritakan mengenai topik kita hari ini, bunga bangsa. Dan ada banyak sebenarnya yang tertinggal. Saya nak tanya, Pelatun 2 ditembak, maksudnya apa tindakan pasukan kena masa tu? Okey, apa yang berlaku adalah semasa kita konvoi bergerak masuk, kami masih lagi mengikut dalam kolom konvoi company. Jadi didahului oleh Pelatun 2, seterusnya adalah Pelatun 1 dan saya adalah Pelatun 3. Mana dalam pergerakan konvoi tu adalah saya adalah yang paling belakang sekali. Jadi apabila dalam pergerakan tu sampai di satu simpang jalan, Pelatun 1 di hadapan sekali telah diarahkan oleh ketua kami untuk masuk ke simpang sebelah kiri. Dan seterusnya apabila masuk saja di simpang kiri, 2 biji daripada kenderaan Pelatun 2 telah ditembak, yang mana disitulah yang menyebabkan kematian kepada Korporal Mat Aznan pada malam tersebut.
Jadi apa yang berlaku selepas itu, ketua KAMNI iaitu arwah Major Aziz telah memohon Platun 3 iaitu platun saya untuk mengatur gerakkan kenderaan saya ke hadapan untuk membantu kenderaan Platun 2 yang telah kehilangan dia punya daya tempoh apabila 2 biji daripada kenderaannya telah musnah. Jadi apa yang berlaku semasa saya nak mulakan pergerakan itu tersebut, 1 biji kenderaan daripada platun saja. Dia sebenarnya setiap platun ada 4 kenderaan. Jadi ada anggota dia. Jadi apabila saya nak bergerakkan platun saya ke hadapan, sebiji daripada kenderaan saya telah kena tembakan. Yang mana ketua platun kata smoke grenade yang berada di atas kenderaan itu telah meletup dan kena mata dia, menyebabkan dia tidak nampak dan membawa kecederaan pada mata tersebut. Memandangkan operasi itu sedang berjalan dan saya tidak boleh memandang rendah tentang arahan yang telah diberikan oleh ketua KAMNI, saya memaklumkan ketua KAMNI bahawa saya akan menggerakkan 3 biji kereta saya ke hadapan dan meninggalkan sebiji kenderaan untuk bersama dia. Jadi saya dalam keadaan kekabutan peperangan itu, sebab dalam peperangan ni kita tidak boleh merancang, kita merancang tetapi tak semestinya apa yang berlaku. Jadi saya telah mengatur gerakkan kenderaan 3 buah kenderaan saya ke hadapan, memberi perlindungan kepada platun 2 untuk pengurusan jenazah arwah dan dibawa ke belakang. Jadi dalam pergerakan itu kita masih berlaku tembak-menembak dan apabila saya berada di hadapan sekali dalam kelompok KAMNI, serangan bertubi-tubi daripada tentera, daripada militer yang ada lah. Waktu tu kita terpaksa membalas tembakan dan sebagainya sebab kita melindungi platun 2 yang untuk berundur, membawa mayat yang telah mati ke belakang. Jadi saya secure menyelamatkan kedudukan platun hadapan dan memaklumkan bahawa ketua kami sedang berusaha mempertahankan kedudukan itu. Jadi apabila di situlah kalau kita tengok, saya pada asalnya daripada pergerakan yang belakang terpaksa bergerak ke hadapan sekali dalam kedudukan kami untuk memberi perlindungan kepada kolom-kolom yang lain. Dan benda itu bukan setakat situ je berlaku. Apabila seterusnya ketua kami juga telah melalui radio juga telah memaklumkan saya untuk terus bergerak ke hadapan. Dimaklumkan juga ada 2 biji lagi kenderaan kita di hadapan yang telah ditembak. Cubalah keadaan, bayangkan dalam tembakan yang memang bertali arus, kita berada dalam kegelapan, kita terpaksa meneruskan lagi ke depan, terasing daripada kolom kami demi menyelamatkan 2 biji kenderaan lagi di bahagian hadapan. Yang ditembak juga berlalu. Yang telah ditembak juga. Jadi mana disebabkan tindakan saya itu mungkin telah mendapat penghargaan daripada kerajaan dan tentera lah. Bagi pihak saya sendiri, saya tak menerima apa-apa pingat. Begitu juga dengan rakan-rakan yang lain. Tetapi Noran Faizul dia menerima pingat. Tak silap saya, beliau mendapat bintang gagah perkasa dari Kerajaan Negeri Melaka. Satu-satunya pingat yang diberikan kepada Allahyarhamlah. Pingat ni diperkenalkan pada 1978 dan mungkin menghargai pengorbanan kepada arwah dan juga bagi mengubati keluarga. Ya, Faizul ni kalau kita nak tahu, dia adalah anak pertama dari keluarga tersebut daripada 5 orang adik-beradik. Dia satu-satunya anak lelaki dan dia anak sulung. Jadi bila peristiwa ni berlaku, ibu dia terutama, ibu bapa dia terutama ibu dia lah, ibu dia sangat sedih. Malah sampai sekarang, sehingga hari ini, kalau boleh saya ceritakan, ibu dia masih lagi mempunyai satu perasaan yang terpendam lah. Jadi saya selalu berkomunikasi dengan ibu dia. Bila saya buat buku yang saya terbitkan tu, saya beri kepada ibu dia. Ibu dia memang sangat menghargai lah, sangat suka. Sebab saya hadiahkan kepada ibu dia, buku tu memang untuk ibu dia. Jadi untuk pingat tu saya tak dapat apa-apa sebarang pingat, dan saya tak meminta pun. Begitu juga dengan rakan yang lain. Tetapi pingat yang diberikan kepada Noran Faizul ni, keluarga dia sangat-sangat hargailah. Ini kira karya pertama daripada Khairul? Saya terbit buku tu pun sebab lepas saya kehilangan kerja di Utusan Malaysia 2 tahun, sebelum saya dapat kerja baru, saya ada tempoh 2 tahun lah untuk, saya dah simpan dah tuan, apa yang setiap peristiwa tu saya dah simpan. Mana pengalaman saya pergi Gaza atau misi kemanusiaan, saya tulis dalam saya punya diary, saya catatan, dan ramai rakan-rakan dia yang belilah. So, jadi daripada peristiwa tu
ada tak, saya tertanya-tanyalah, ada tak perasaan trauma ni, kita cerita pasal trauma. Cik Khairul, ada tak trauma macam tak nak dah pergi dekat sana ataupun tak nak terlibat dengan mana-mana misi kemanusiaan? Saya trauma tentang bunyi mercun. Kalau saya dengar bunyi mercun, saya akan terkejut. Itu je. Bila balik memang office hantarlah kita pergi buat counselling. Bila dah bagi counselling tu, kita boleh handle lah kita punya rasa ketakutan, fikiran kita. Tapi still kalau ada bunyi tembakan tu, saya akan terkejut. Kalau nak kata takut untuk pergi misi lagi ke tempat yang bergolak, saya rasa tidak, sebab itu adalah sesuatu yang wartawan mahukan. Mereka mahukan pengalaman, mahukan melihat perkara-perkara begitu untuk dilaporkan kepada masyarakat, untuk masyarakat mengambil pengajaran, pengalaman. Apa yang saya risau tentang generasi muda ni, mereka lahir dalam keadaan yang aman. Betul, mereka macam saya lah tu. dalam keadaan mewah. Ya. Mereka lahir dalam keadaan segala-galanya mudah. Bila mereka lahir dalam keadaan begini, mereka mendesak, mahu menuntut semuanya mudah bagi mereka. Malah untuk mendapatkan pekerjaan tu pun mereka mendesak orang lain melakukan pekerjaan untuk mereka. Kalaulah mereka pernah hidup miskin, pernah tahu kelaparan, atau mereka pernah melihat kesengsaraan orang-orang di Syria, di Palestin, di tempat-tempat yang bergolak ni, mereka tentu akan lebih menghargai keamanan negara yang kita nikmati sekarang ini. Jadi untuk mengekalkan keamanan ni, mereka kena bertolak ansur. Perlu saling memahami antara satu sama lain. Bukan mudah ya kita nak dapat peringkat keamanan macam sekarang ni. Kita pun pernah mengalami keadaan satu ketika dulu, pergadahan kaum, zaman komunis. Jadi keamanan ni mereka perlu tahulah. Jangan kerana mereka telah mewah, telah senang, mereka lupa yang bahawa mereka juga boleh satu ketika dulu, kalau mereka tak kekalkan keamanan, kita juga boleh mengalami keadaan-keadaan yang serupa di negara lain. Ya, betul-betul. Bagi saya, kalau kita lapar, kita boleh cari makan. Atau kita tak ada kerja, kita boleh cari kerja dekat negara kita. Tapi keamanan tu sebenarnya paling mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita ada makanan tapi keadaan negara kita tak aman, tak boleh juga kan. Kita berterima kasih kepada pasukan anggota tentera kita, polis kita kan. Ya, betul. Baiklah, saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita yang hadir hari ini, berkongsi pelbagai peristiwa yang berlaku dalam topik Bunga Bangsa, iaitu Kolonel Muhammad Juraimi Arifin dan juga Khairul Anwar Muhammad Yahya bersama-sama kita hari ini di Bual Konti. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang di topik yang berbeza. InsyaAllah untuk anda semua, jangan lupa saksikan kita di saluran TV RTM Klik, saluran berita RTM, dan juga ikuti kami di media sosial Facebook, Instagram, YouTube dan juga TikTok Bual Konti. Assalamualaikum. Bye.